Ada satu cerita diriwayatkan, cerita seorang yang sangat miskin, namanya Ahmad bin Miskin. Ini relate daripada cerita memberikan makan. Kita nak lihat bagaimana Allah Ta'ala sediakan kepada kita ganjaran apabila memberikan makan kepada orang lain. Di zaman beliau ada seorang yang sangat miskin dan namanya pun Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin, seorang yang sangat miskin. Pada suatu hari, kerana beliau tidak ada lagi apa-apa pun harta ataupun simpanan untuk meneruskan hidup, nak beri makan kepada anak dan isteri, terpaksa dia nak pergi jual rumah dia. Rumahnya pun yang tak seberapa. Dia pergi ke pasar untuk bertanya kalau di situ ada orang yang nak beli rumah yang hendak dijual. Dan ketika dia sedang nak, orang kata, promosi lah, buat jualan apa istilahnya, nak tanya kalau ada orang nak beli rumah dia, datang seorang anak murid kepada Imam Bishrul Hafi, bagikan kepada Ahmad bin Miskin satu buku roti. Kata beliau, engkau nak jual rumah untuk dapat makan kan? Ini aku bagikan kepada engkau. Ini hadiah daripada Imam Bishrul Hafi, satu buku roti yang sangat barakah, diberikan oleh seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun tak jadi jual roti tadi, jual rumah kerana dah dapat makanan. Dia nak jual rumah sebab nak bagi makan kepada anak dan isteri di rumah. Dia pun balik dengan membawa satu buku roti, dengan perasaan yang tidak terkata gembira. Aku dapat berikan makan kepada anak dan juga isteri kat rumah. Tapi dalam perjalanan dia nak sampai ke rumah, tiba-tiba ada seorang perempuan dengan seorang anak tahan dia dalam perjalanan, bagi tahu, wahai fulan, alangkah gembiranya aku dan anak aku yang dah tak berapa hari makan. Anak aku ni seorang yang yatim, aku adalah seorang perempuan yang sudah kematian suami. Alangkah gembiranya kami kalau kamu berikan kami makan roti yang kamu pegang di tangan kamu. Anak aku ni dah berhari-hari tak makan. Jadi dia pegang roti tu, ini aku pun nak bagi anak-anak dan bini aku nak makan kat rumah ni. Mereka pun sedang berlapar. Teruji tu ya. Teruji yang terlalu. Ujian macam mana agak-agak? Aku nak aku pun bukanlah daripada kalangan orang yang boleh dapatkan lagi roti kalau aku berikan kepada orang lain. Tapi tiba-tiba terbisik dalam hatinya, anak kecil tadi tu berbanding dengan anak aku yang dia ada kat rumah yang sedang melapar, anak aku ni lebih bertuah lagi. Kerana anak aku masih lagi ada bapa, ada lagi aku. Tapi si anak kecil ni, dia tak ada lagi bapa. Diberikan hadiah buku roti tadi, wanita tadi dengan sangat gembira menitiskan air mata dan mengucapkan terima kasih. Jadi dia pun balik semula pergi ke pasar semula lah, jual rumah balik lah. Roti dah habis dah, nak bagi makan anak dengan isteri kat rumah. Dia pun pergi ke pasar semula dan nak pergi jual rumah dia tu. Lepas tu dia jumpa lagi dengan orang yang anak murid kepada Imam Bishrul Hafi yang berikan roti. Dia kata, engkau apa pasal dekat sini, kan dah bagi roti. Dia pun ceritakan apa yang berlaku tadi. Saya ringkaskan cerita ni panjang. Nak jadikan cerita Ahmad bin Miskin ni dengan kesolehan dia, dengan dekatnya diri dia kepada Allah, dengan sedekah yang dibuat, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya. Ketika dia menjadi seorang yang kaya, dia juga menjadi seorang kaya yang sangat soleh, sangat kuat bersedekah. Satu hari di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia bermimpi ketika dia ini mimpi dia sewaktu dia kaya. Yang ni dah jadi kaya lah. Dan kaya orang yang soleh, kuat bersedekah, kuat berinfak, sebab dia tahu macam mana susahnya orang yang miskin. Jadi dia bermimpi dalam tidurnya tadi, dia berada di hadapan mizan, yakni neraca pertimbangan amalan di hari akhirat. Ini cerita mimpi lah. Jadi dia berada di hadapan mizan dan ada para malaikat yang nak tunggu menimbang amalan baik dan buruknya. Jadi semua amalan baik dan buruknya itu telah ditimbang oleh malaikat, termasuk semua sedekah-sedekah yang dia buat. Sewaktu dia merupakan seorang yang sangat berhati murah, yakni orang kaya yang sangat kuat berinfak. Semua amalannya dia telah ditimbang. Akhirnya amalan baiknya tu lebih ringan daripada amalan yang tidak baik. Yakni neraca pertimbangannya tidak seimbang. Yang buruk tu, amalan yang tidak baik tu lebih berat. Jadi malaikat berbicara di hadapan dia, ada tak apa, seorang malaikat berbicara di hadapan malaikat lain, ada tak apa-apa amalan daripada yang dilakukan oleh fulan yang boleh kita lebihkan timbangan daripada amalan berat. Jadi dibawa lagi beberapa amalan yang dibuat ketika dia kaya. Ketika dia kaya, dia bawa beberapa amalan pahala daripada infak yang dibuat ketika dia kaya, sehingga semua infak yang dibuat ketika dia kaya tadi tu diletakkan, akhirnya neraca pertimbangan tu jadi
sama berat. Tak cukup lagi ni. Neraca pertimbangan sama berat, belum boleh lagi masuk syurga. Dia mesti kena yang baik tu berat sikit. Malaikat berbicara lagi di hadapan Ahmad bin Miskin, adakah lagi apa-apa amalan yang boleh melebihkan neraca pertimbangan amalan yang baik? Akhirnya seorang malaikat datang. Ini fokus cerita kita. Akhirnya seorang malaikat datang dengan membawa 2 titisan air mata. Membawa 2 titisan air mata, dan dituangkan 2 titisan air mata tu di atas neraca pertimbangan. Terus neraca pertimbangan yang beratnya terus jatuh ke bawah. Ditanya dengan Ahmad bin Miskin, dia tanya, wahai malaikat, apakah 2 titisan air mata tadi? Kata malaikat, ini 2 titisan air mata adalah 2 titisan air mata seorang ibu yang pernah engkau berikan 1 buku roti ketika mana engkau dalam keadaan yang sangat susah, engkau masih lagi utamakan orang yang lebih susah daripada engkau dalam keadaan engkau masih lagi susah. Jadi ini pahala yang Allah berikan ketika kita memberikan. Ahmad bin Miskin tu memberikan makan 1 buku roti. Ganjaran, macam mana kita lihat ganjaran di hadapan Allah. Yang ini nak berikan makan kepada orang lain, ini bukan sahaja tugasnya orang kaya bagi makan kepada orang yang miskin, tidak. Orang yang tak mampu pun dia boleh beri makan apa saja yang ada pada dia kepada orang yang lain. Dalam bersedekah, sedekah ini bukan satu ibadah yang Allah jadikan hanya untuk orang yang kaya. Orang yang miskin berapa banyak daripada sedekah. Bahkan sedekahnya mereka ketika mereka tak punya apa-apa lebih berharga. Nabi sebutkan dalam satu hadis, sabaqa dirham ala alfi dirham. Boleh jadi sabaqa dirham, 1 dirham pahalanya di sisi Allah melebihi daripada 1000 dirham, yakni pahala sedekah. Bila mana macam mana keadaan, kata Nabi, bila mana orang yang berinfak 1 dirham dan orang yang berinfak 1000 dirham, orang yang berinfak 1 dirham ini la yamliku illa dirhamain, dia tidak memiliki kecuali 2 dirham. Yang ni dia ada 2 dirham, separuh daripada apa yang dimiliki diberikan kepada orang, walaupun nilainya 1 dirham berbanding dengan orang yang berikan 1000 dirham, tapi di sisi dia mungkin ada 100,000 dirham. Yakni 100,000 dirham. Orang yang ada 100,000 dirham infakkan, kita tukar sikit lah, orang yang ada 10,000 ringgit, bila mana dia keluarkan 1,000 ringgit berbanding dengan orang yang keluarkan 1 ringgit, dalam poketnya ada 10 ringgit, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat lagi pahalanya adalah sabaqa dirham ala alfi dirham, kata Nabi. Bila mana seorang yang tak punya apa-apa berikan kepada orang yang tidak mempunyai lebih daripada dia. Jadi ini yang saya nak kaitkan dengan memberikan makan adalah satu perkara sifat daripada sifat ahli syurga, kata Nabi dalam satu hadis, dan ia juga merupakan pahala yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.